يسر ولا تعسر وطمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما. Surah Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Surah Al-Baqarah ni daripada hadis Sayyidina Umar menghabiskan surah Al-Baqarah ni dah masuk 10 tahun. 10 tahun. Dia dah belajar dengan Nabi, tapi diulang balik 10 tahun masa dia sembelih unta lembu kita bila habis kenduri. Kita ni buat dah. Surah Al-Baqarah ni maklumat penting ya. Surah Al-Baqarah ni untuk kenal siapa itu orang Yahudi. Adakah kita ni orang Islam ni bersifat seperti mana orang Yahudi bersifat? Orang Yahudi, sifat Yahudi, bukan dipanggil Bani Israel tu. Bani Israel itu anak cucu Nabi Yaqub, bukan bangsa tu, sifat tu. Yahudi ni ada sifat ya. Jadi adakah kita ni orang yang bersifat seperti orang Yahudi? Itu salah dia. Yang kedua, adakah guru-guru kita tu ialah guru yang bersifat seperti sifat guru orang Yahudi? Dia ada tanda dia yang diceritakan dalam juzuk pertama surah Baqarah ni. Ada tanda dia, ada sifat dia. Jadi kita kena tahu. Kalau surah Ali Imran pula nak kenal siapa itu orang Kristian. Adakah kita orang Kristian ataupun guru-guru kita itu orang Kristian? Bukan Kristian itu sifat tu. Faham? Jadi kita ni ingat kita ni Islam, tapi kita ni bersifat Yahudi. Jadi apa itu sifat Yahudi? Sifat Yahudinya ialah Allah dia percaya, Nabi Musa dia percaya. Dia pakai sikit-sikit saja tentang agama Yahudi itu. Yang penting-penting saja. Tentang nikah kahwin, tentang mati, tentang ada besar, sikit-sikit banyak tu. Itu yang dia beramal. Tetapi yang lain tak pakai lah. Kitab Taurat tak pakai, kitab lain tak pakai. Dia pakai kitab-kitab yang ditulis oleh guru-guru mereka. Kita ada tak macam tu? Ada. Quran, Tuhan kita percaya Allah. Nabi Muhammad kita percaya, Quran kita percaya, Allah Ta'ala kita percaya. Kita pula pakai sikit-sikit apa yang dalam Quran, iaitu tentang yang penting-penting lah. Yang penting-penting, semayang kita semayang, puasa kita puasa. Lepas tu yang lain tu buat dak lah kau. Buat dak lah kau. Ataupun kita kata, jadi Islamnya masa nak kahwin itu Islam, masa nak cerai Islam, masa mati Islam, kematian Islam sultan, hari raya Islam sultan.
Hari Jumaat pakai baju Melayu ke apa ke masa tu. Masa lain tak. Faham? Masa lain kita ni seolah-olah bukan orang Islam. Masa lain seolah-olah kita ni bukan orang Islam. Iaitu kalau kita ni pergi ke negeri orang kafir tak kenal kita ni orang Islam, tak kenal. Dia ingat kita ni spesial dengan mereka. Guru mereka pula percaya Allah Tuhan, kitab Taurat daripada Allah, Nabi Musa Rasulullah. Mereka belajar kitab Taurat sikit-sikit, hadis Nabi Musa sikit-sikit, tetapi mereka belajar kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mereka lebih daripada apa yang dia belajar dengan kitab Taurat. Itu dia panggil pendeta dia. Nah, pendeta dia. Kitab tu dia belajar sikit-sikit dia belajar. Ada hadis cerita-cerita daripada Nabi Musa sikit-sikit. Tetapi yang ditulis oleh ulama-ulama mereka, bertahun-tahun belajar. Kita ada tak? Kita ada tak? Percaya Allah Tuhan kita, Nabi Musa, Nabi Muhammad Rasul kita. Kemudian Quran ni, untuk guru kita tu belajar sikit-sikit. Beberapa ayat dia belajar. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, hadis-hadis Nabi belajar sikit-sikit. Tetapi kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita belajar bertahun-tahun kita belajar. Nah, ingat tu. Dalam surah Baqarah ni dengan surah Ali Imran berkenaan dengan Yahudi dengan Kristian, tentang ulama mereka ni ada sifat utama, iaitu wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Satu, iaitu mereka ingin tukar ajaran mereka tu dengan duit, dengan harta. Tu pakat, glamour, pakat suku, glamour tu. Lepas tu duit. Jadi mengajar kerana dapat duit. Yang keduanya, apa dia? Dia campur adukkan yang hak dengan yang batil. Apa dia masalah dia? Wala talbisul haqqa bil batil. Yang Kristian pun buat, pendeta Kristian pun buat gitu, pendeta Yahudi pun buat gitu lah. Iaitu mereka menyampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang benar adalah tu, tapi yang batil ada sekali. Kita ada tak? Ada gitu. Nah, ini saya bagi contoh nah. Contohnya kalau kita tahnik, tahu tahnik? Belah mulut budak. Belah mulut budak Nak tahu ni ustaz ni, ustaz ke guru ke tak kira siapa. Tahnik ni belah mulut dengan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka pintu kau. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahnik ni guna buah kurma atau buah zabit. Berkenaan dengan air Zam-Zam tu, di Madinah tak ada Zam-Zam zaman Nabi. Jadi Zam-Zam kalau kita nak guna tu sunat dia panggil. Nah, sunat lah. Jadi buah kurma tu, guru tu atau ustaz tu akan gigit buah kurma tu, kemudian dimasukkan dalam mulut budak, letak di langit dia. Nah, lepas tu air tu kita bubuh air tu untuk dia telan lah, budak tu telan buah kurma tu, biji kurma. Naknya air liur tu guru tu sekali dengan buah kurma. Nah, masalahnya takut ustaz tu gigi usah beras lah. Nah, yang budak tu. Nah, tapi bukan kita tu, cuma kita berasa tak elok lah.
Lepas tu, selain daripada tu bukan tak ada benda lagi, tak ada benda lain lagi. Tetapi kita tahnik guna apa? Selain pada buah kurma, apa dia? Apa dia kita guna? Kita tahnik guna buah kurma. Lepas tu, apa dia lagi kita guna? Madu lagi. Lepas tu lagi, apa dia? Gula batu. Lagi? Garam buku. Garam buku. Garam buku, bukan garam debu tu. Garam buku tu yang biji-biji tu. Dia panggil garam laut. Lepas tu kena beli kedai kelih je ni. Biasa tak ada jual dah sekarang ni. Apa dia lagi? Cincin bukan? Cincin emas, cincin perak bukan? Lepas tu asam keping bukan? Asam keping bukan tak? Tidak gitu. Tidak gitu. Jadi talpisnya apa? Talpisnya ialah garam tu, gula batu tu, cincin tu. Itu talpis tu, menyampur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang batil tu yang tu. Yang sunnahnya ialah buah kurma ya. Madu tak masuk. Tapi benda manis, tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah, dia manis kan. Ya sebenarnya kalau tak ada gula, tak ada kurma, buah zabit pun tak apa saja buah-buah yang manis. Apa saja buah-buah yang manis-manis kan. Jadi talpisnya apa? Talpisnya ialah, ya sunnahnya ialah kurma. Ya talpisnya ialah garam, gula batu, asam keping dengan cincin. Baik. Awak nak tahu tak apa sebab kita buat? Baik, kita guna gula batu. Tujuannya kalau lelaki, anak tu lelaki besar besok akan jadi pemanis mulut. Budak tu senyum aja, orang pun tengok dia suka dia belakang. Jadi kalau masa bila nak kerja besok mudah nak dapat kerja, bos pun tak marah. Kalau yang perempuan pula manis mulut, maknanya mudah dapat suami. Itu ialah syirik pada Allah Ta'ala. Pergi kata gula batu tu boleh menyebabkan manis mulut ni itu syirik pada Allah. Dia benda, kata dia benda. Dia benda dia. Yang kedua, gula batu pula. Gula batu ni nak suruh masin mulut. Pasal apa masin mulut? Untuk jadi keramat. Bila besar esok, keramat. Keramat ni maksud keramatnya ialah boleh jadi, nak boleh keramat, nak jadi tok wali. Sekat tu dia berarti. Mana besoknya budak ni akan jadi tok wali yang akan keramat lah. Percaya bahawasanya garam ini boleh menyebabkan orang itu keramat adalah juga syirik pada Tuhan. Maka itu dipanggil talbis, iaitu yang haknya ialah buah kurma sunnah Nabi, yang setan ajarnya ialah yang tadi. Lepas tu cincin pulanya, kalau cincin tu kalau lelaki dia perak, perak besar besok akan jadi kaya. Kalau yang perempuan emas besar besok, bulan perempuan ni akan jadi orang kaya. Percaya bahawa cincin atau perak itu boleh menyebabkan satu orang itu jadi kaya, benda juga adalah juga syirik pada Allah. Karena nak suruh kaya, nak kerja, bukan? Nak kerja, nak niaga. Lepas tu atas rezeki Tuhan bagi pula. Mereka dia ni keluar universiti, niaga, jatuh apa kawan banyak. Mana itu adalah pemberian. Kekayaan adalah pemberian Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita pergi kata dengan belah mulut dengan cincin ni boleh menyebabkan budak ni akan jadi kaya raya. Itu adalah juga syirik pada Allah. Nak beritahunya apa saja benda yang boleh mendatangkan Cina kata
Itu semua itu dipanggil syirik pada Allah Ta'ala. Semua benda. Saya tak lalu saya tengok keleng dia beli tebu. Tebu tu yang dia jual tu ialah tebu pemujaan tu dia panggil. Tebu tu kalau dia hadiah pada kita, haram makan tu. Tebu yang dia beli tu untuk pemujaan ni, dia letak di rumah dia tu. Kemudian bila habis dia guna tu, dia pun potong, dia pun ambil lah tu haji satu, misal kita haram ambil. Kalau makan tu lebih teruk daripada makan babi lagi hukum. Tu dia contoh. Ataupun bunga-bunga yang dia jual tu, yang penjual tu tak ada masalah menjual tu. Orang yang membeli tu, dia berbeli kerana nak memuja berhala dia. Lepas dia, ambillah awak sikit, aku dah kena. Nah, ini benda-benda tauhid ni tak diajar. Tetapi ramai di antara kita ni suka ustaz-ustaz yang datang mari beritahu soal jawab hukum. Maksud hukum tu tak diberitahu, kan? Ada tak siapa yang beritahu contoh macam tahniah ni yang saya beritahu ni? Ada? Tak ada tak? Lepas tu perluasa kita buat. Kita buat ikut sunnah, nak ingat nak dapat pahala. Tiba-tiba masuk neraka tak keluar kerana kes tu. Kalau buat dah, taubat lah. Saya buat lah dulu. Saya taubat dah habis. Allah. Buat dengan tak reti lah mana. Kefahaman tauhid tu yang penting kan. Baik. Maknanya ini talbis. Jadi saya beritahu tu contoh. Jadi kalau ustaz tu yang buat, ustaz ni jenis Yahudi ataupun jenis Nasara, Kristian. Cuma yang mana satu tak tahu lagi. Jadi kalau nak tahu detail, ialah surah Baqarah juz pertama yang kita nak belajar lah. Nah, saya beritahu contoh ya, baru ni tak start ni mukadimah, warming up. Baik, kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini ialah huruf muqatta'ah. Maksudnya ialah Alif Lam Mim hanya Tuhan saja yang tahu. Ada orang kata boleh tahu. Ada setengah kata dia boleh tahu. Tapi dari segi hadis-hadis yang sahih hanya mengatakan Tuhan saja yang tahu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin dan sebagainya. Jadi maksudnya ialah saya mula mengajar surah ini dengan menafsirkan ayat Alif Lam Mim ialah sebagai hanya Tuhan saja yang tahu. Oleh itu kita mulakan surah ini dengan memberitahu bahawasanya kita tak tahu apa-apa melainkan apa yang Tuhan nak ajar pada kita, ayat yang kedua dan seterusnya. Ayat yang pertama hanya Tuhan saja yang tahu. Maksudnya kalau Tuhan tak nak beritahu, kita tak boleh tahu apa benda. Faham tak? Kalau Tuhan tak nak beritahu, kita tak tahu. Yang dia tak beritahunya Alif Lam Mim, jadi tak tahu makna dia. Jadi yang kita tahu ialah apa yang Tuhan beritahu, iaitu zalikal kitab, inilah dia kitab. Dia dalam bahasa Arab ni senang kan. Dia kata inilah kitab. Sedap faham dah kita kan. Kalau gini, inilah dia kitab. Maknanya bersungguh sikit, bukan? Iaitu zalikal kitab, inilah dia kitab. Maknanya bukan inilah dia kitab, bukan itu. Inilah dia kitab, makna bersungguh. La raiba fi, yang dalamnya yang tidak ada keraguan. Dalam isi Quran itu tidak ada keraguan. Yang kamu ragu tu kamu. Bagi Allah Ta'ala yang menurunkan Quran ni tidak ada keraguan. Dan Quran itu sendiri dalamnya, ini la raiba fi, dalamnya tidak ada keraguan. Nak serupa dengan ayat dari surah Alif Lam, ada surah Alif Lam yang sejadah. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Penurunan kitab ini, itu surah Alif Lam. Penurunan kitab ini
tanzilul kitab minallah, daripada zat yang bernama Allah. Nah, la raiba fi, yang tidak syak ragu Tuhan yang menurunkannya. Itu ayat tu. Ni ayat ni la raiba fi, kitab ini tidak ada ragu dalamnya, isi kandungnya. Kandung dia memang ori semua. Sebab Tuhan kata dalam surah lain, aku yang jaga Quran ni, bukan kamu, aku yang jaga. Jadi kita ingat kita yang jaga Quran, tidak, kita ambil inisiatif jaga aja. Yang berjaga sebenarnya Tuhan. Hudan sebagai suatu petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang sudah takwa. Ulang balik kan? Saya ulang balik. Ini Arab sikit ni. Hudan, suatu petunjuk bagi orang yang sudah bertakwa. Lil muttaqin, orang yang sudah takwa, orang yang sudah takut pada Allah, orang yang sudah percaya pada Allah. Maksud dia ialah suatu petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Orang yang mula-mula dapat takwa, dia pun nak belajar isi kandung Quran. Dia takwa mula-mula, dia belajar, aku ni Islam dah sekarang ni, nak belajar dah Quran isi kandung. Jadi hudan, petunjuk bagi orang yang baru bertakwa tetapi nak tahu isi kandung lagi, ya kan? Maka Quran lah yang beri petunjuk. Tidak ada kitab lain. Awak tak saya cakap lah kita tasawuf tu, tasawuf ni apa, fiqh tu, fiqh ni yang boleh beri petunjuk melainkan Quran ni saja. Nah, Quran saja yang boleh beri petunjuk. Hudan sebagai suatu petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang sudah dapat takwa. Maksudnya bagi orang yang mula-mula sekali. Jadi hari ni baru kita belajar Quran, jadi bagi petunjuk bagi kita. Kita orang yang tahu dah Islam ni betul, maka hari ni kita nak belajar isi kandung dia. Kok apa yang kita belajar ni tak sama dengan yang kita amal. Saya beritahu ya, ni untuk permulaan kita belajar ni. Semua yang kita kata yang tak betul, yang dalam hati tak betul, akidah yang tak betul tu, semua ada dalam Quran. Itu yang kita, yang dalam hati, akidah kita yang dalam hati tak betul. Lepas tu yang tak betul tu kita lafaz di luar, pun ada dalam Quran. Jangan anggap Quran ni zaman Nabi saja betul je. Zaman kita ni tak terlibat. Ada. Awak-awak semua ni ada dalam Quran. Apa dia? Yang dalam hati, yang di mulut tu. Sama ada awak ni orang yang beriman sebenar, ataupun orang yang munafik, ataupun bersifat Yahudi, ataupun bersifat Nasara, Kristian, pun ada dalam. Jadi saya dulu lah ingat, Quran ni bahan sejarah yang kita belajar lah, tak apalah. Dah, dia sebut kita. Jadi cara nak tahu kita ni ada dalam tu, maka kita kena anggap bahawasanya ayat Quran yang kita baca ni, Tuhan berkata-kata langsung dengan kita. Adakah kita ni termasuk orang yang dia kata tu, maksudnya orang yang dia kata tu orang kafir ke? Jadi kita ni ada buat tak benda tu? Kalau kita orang beriman, adakah kita buat benda tu? Ya Tuhan kata suruh atau larang tu. Nah, dengan cara kita kata bahawasanya ayat-ayat ini untuk kita, barulah akan menyentuh hati isi kandung Quran. Kalau kita kata ayat Quran ni, ni zaman Nabi ni tak ada sangkut paut dengan kita ni, sudah tak ada Quran, isi Quran tak ada. Jadi siapa yang beriman itu, yang muttaqin itu, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada yang gaib. Percaya dengan gaib, iaitu percaya Allah yang tak dapat tengok tu, dia percaya dah. Nabi Muhammad yang sudah wafat 1400 tahun tu, dia beriman juga walaupun tak tengok. Gaib tu dia panggil, bukan? Jadi gaib sini ialah jauh. Gaib tu tak nampak tengok betul, tu satu lagi gaibnya ialah dia sudah mati, dia panggil gaib juga. Ataupun gaib kerana jauh. Contohnya di Kelantan tu, awak tahu tak Kelantan ada? Tahu kan? Tapi tak nampak ni, kerana jauh, jarak dia jauh.
Jadi jarak jauh juga dipanggil ghaib. Contoh lainnya, surga itu sudah ada, Nabi Adam dibuat dalam surga. Jadi surga itu sudah ada. Kenapa tak nampak? Kerana jauh. Malaikat itu alam lain, maka ghaib dia itu kerana alam lain. Syaitan jin alam lain. Jadi kita nampak kerana alam lain. Ada satu lagi makna ghaibnya gini, tahu masa depan. Itu juga tahu ilmu ghaib. Jadi ilmu ghaib ni hanya boleh tahu dengan wahyu Allah Ta'ala kepada Nabi. Manusia adalah seorang dua diberi sikit-sikit. Lebih-lebih lagi tak boleh tahu yang isi kado dalam hati. Contohnya, nak beringat sikit tu guru tu, pasal ni tu sikit nak cakap dia tu, dia tahu isi hati. Kita percaya itu syirik pada Allah. Nabi SAW, orang munafik keliling dia tak kenal. Jin datang ke tempat Nabi semayang waktu subuh di suatu lembah. Masa Nabi bermusafir, 9 orang jin, dan mereka berkata-kata sama-sama mereka. Nabi pun tak tahu. Kemudian 2 minggu kemudian seminggu kemudian Nabi balik ke Mekah. Maka turunlah surah jin. Diberitahu bahawasanya bahawa Muhammad ada beberapa orang jin datang dengan kamu baca Quran. Nah, jadi sahabat Nabi pun kata, oh patutlah kita masa semayang di lembah tu waktu subuh tu, patutlah kita berdiri bulu koma pun pasal jin mari. Ada tak macam tu? Tak ada. Tak ada begitu. Patutlah berdiri bulu koma, rupanya jin ada mari dengar Nabi mari tu. Tak ada, sehinggalah Tuhan beritahu kepada Nabi bahawasanya jin 9 orang sudah datang dengar dia membaca Quran. Lepas tu ramai di antara kita ni pula kata, ustaz tu dia boleh scan jin tu. Tu satu masalah pula tu. Yang boleh scan jin ialah orang yang belajar ilmu jin. Yang belajar ilmu jin. Apa dia belajar tu? Beginilah kita orang yang takap ular kan, ya, takap ular, orang takap ular, tak, maknanya dia kena belajar ilmu ular tu baru boleh takap ular. Tidak patut mati, bukan? Makna dia ni orang yang senantiasa bersekali dengan ular. Jadi kalau yang jin sia-sia sekali. Allah, itu kita belajar. Baik, cuma saya nak beritahunya ialah ghaib sini, ialah ghaib ni ialah pertama sekali dari segi ghaib tak nampak tengok, dari segi bahasa tak nampak tengok kerana alam lain, tak nampak tengok kerana Tuhan tak boleh tengok Tuhan tu kerana Tuhan nak tengok kita di akhirat besok. Dalam surah Taha Tuhan kata tak layak bagi manusia tu tengok Tuhan sekarang kecuali dengan hijab wahyu. Baik. Satu lagi ghaibnya ialah tahu benda masa depan ataupun benda yang sudah berlaku dulu, orang tak ada catat apa, kita tahu. Itu masalah tu dah. Iaitu kita pergi jumpa bomo, ni orang curi masuk rumah kita ni. Ni scan ni. Ni ada video kamera ni. Jadi bila beritahu dia bertanya hari apa masa pecah rumah tu. Hari sekian. Jadi bomo tu baca. Bermakna dia ambil file tu daripada berjuta rumah ni. Dia ambil file tentang video surveillance rumah kita, pukul sekian ke pukul sekian. Cabut file tu, dia pun masuk dalam dia punya komputer, keluar tambah. Oh, dia ni datang foto sangka ni warna merah. Dia 3 orang, satu warna kuning, biasa lagu jala.
buku-buku depan itu buku